Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan pilihannya, maka pada malam yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama sekali lagi ke dalam majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin untuk kali yang ke-7. Kita sangat-sangat bersyukur kerana pada malam ini kita yang menghadirkan diri ini sebenarnya sedang menikmati nikmat berjuang. Sebagaimana yang kita faham, di dunia ini ada pelbagai jenis nikmat. Ada nikmat berumah tangga, ada nikmat istana-istana, ada nikmat kebun-kebun, ladang-ladang, ada nikmat makanan, minuman. Di akhirat sana pun ada nikmat-nikmat yang sedemikian, walaupun jauh lebih hebat lagi. Di syurga sana ada nikmat pelayan-pelayan, nikmat bidadari-bidadari, nikmat istana-istana, sungai-sungai, pasiban-pasiban, singgah-sana ada di syurga sana. Cuma di hari akhirat nanti di syurga sana tidak ada nikmat berjuang bersusah payah pada jalan Allah. Nikmat susah payah berjuang menghadapi kesukaran pada jalan Allah ini hanya ada di dunia. Macam tuan-tuan hari ni lah, kan nak datang ke sini ni pun dia kena susah payah, kan, kena berkorban. Dan nikmat bersusah payah dan nikmat berkorban ini hanya ada di dunia. Di akhirat sana tak ada lah. Kalau nak kata nikmat bidadari, akhirat ada. Nak nikmat makan minum sedap-sedap, akhirat ada. Nak nikmat istana-istana, singgah-sana, akhirat ada. Tapi nikmat berjuang bersusah payah pada jalan Allah di dunia saja ada. Sebab itu kita lihat para da'i, para pekerja pada jalan Allah, mereka merebut sungguh-sungguh nikmat di dunia ini, iaitu nikmat berjuang pada jalan Allah, sebagaimana yang tuan-tuan lakukan pada malam ini. Jadi kita mengucapkan sangat-sangat bersyukur kepada Allah kerana ketika ini kita sedang menikmati nikmat berjuang, bersusah payah pada jalan Allah, berkorban pada jalan Allah. Kita ambil contoh, bila kita makan buah rambutan, orang hidangkan kepada kita buah rambutan, memang sedap dah. Tapi lebih sedap, lebih nikmat lagi kalau kita bersusah payah pergi ke pokok rambutan, kita petik sendiri. Petik sendiri lalu kita makan, lagi sedap. Sebab apa? Di sana dia ada nikmat berjuang bersusah payah. Nak kena berjuang pergi ke pokok rambutan, nak kena susah payah pergi ke pokok rambutan, nak kena berkorban tenaga kita pergi ke pokok rambutan. Tapi hasil dia kita dapat petik dan kita makan jauh lebih sedap kita rasa berbanding orang hidang kepada kita. Sama juga macam kita memburu. Kalau orang hadiah kepada kita daging kijang, sedap dah. Daging ayam hutan, sedap dah. Tapi kenapa ada orang susah payah masuk hutan, dia cari ayam hutan? Bukan senang nak dapat. Sebab apa? Dia nak menikmati nikmat bersusah payah, nikmat berkorban, nikmat berletih-letih untuk mendapatkan ayam hutan tadi. Macam itulah kita dalam hal ehwal agama ini. Di dunia ini orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, mereka akan berkorban, akan berjuang, akan bersusah payah, berletih-letih pada jalan Allah. Sebagaimana kita bagi tahu tadi, nikmat berkorban pada jalan Allah ni di akhirat tak ada dah. Dalam syurga tak ada dah, di dunia saja ada. Sebab itu kita mesti ulun sungguh-sungguh nikmat berkorban pada jalan Allah ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita masuk pada pelajaran kali ini, marilah sama-sama kita mengimpas kuliah kali yang ke-6 yang lalu. Antara perkara yang kita sentuh, apakah ilmu-ilmu yang menjadi fardu ain kepada kita? Ilmu-ilmu yang mesti belajar, wajib belajar. Para ulama, kata Imam Al-Ghazali, masing-masing terbahagi kepada lebih daripada 20 kumpulan. Masing-masing kata ilmu ini yang fardu ain. Kumpulan lain pula kata ilmu ini fardu ain. Kumpulan lain pula kata ilmu kalam lah yang fardu ain. Sebab kalau kita tak tahu ilmu kalam ini, maka kita mungkin tersalah semua, tak kenal Allah. Ulama fiqh pula kata ilmu yang fardu ain ialah ilmu fiqh. Sebab dengan fiqh inilah kita dapat tahu ibadah, dapat tahu halal dan haram. Kata ulama-ulama tafsir pula, ilmu tafsir lah yang fardu ain. Sebab itulah sumber hukum Islam yang utama. Kata ulama-ulama hadis pula, ilmu hadis, ilmu mustalah hadis lah yang fardu ain. Sebab hadis ini dia penghurai kepada Al-Quran.
banyak benda yang dalam Quran tak cerita secara detail tapi ada di dalam hadis. Kata ulama-ulama tasawuf pula, ilmu tasawuf lah yang fardu ain. Sebab ilmu ini membawa kita kepada ikhlas. Kalau tak ada ikhlas, ibadah apa-apa mungkin tak diterima oleh Tuhan. Jadi terbahagi kepada lebih daripada 20 kumpulan. Imam Ghazali dia simpulkan semuanya, termasuklah kata-kata Imam Abu Talib Al-Makki. Bila orang tanya kepada Imam Abu Talib, kata dia ilmu yang fardu ain ialah ilmu tentang 5 rukun Islam. Yang itulah ilmu fardu ain. Imam Al-Ghazali dia simpulkan semuanya. Dia kata ilmu-ilmu yang fardu ain ini ada 2. Yang pertama namanya ilmu mukasyafah, yang kedua namanya ilmu muamalah. Ilmu mukasyafah ini ialah ilmu-ilmu yang peringkat tinggi. Ilmu ini sukar untuk dimasukkan ke dalam kitab-kitab, ke dalam buku-buku. Sebab tak ada bahasa yang boleh menghuraikan ilmu ini, melainkan kena melalui dengan pengalaman. Dan sesama ahli dalam ilmu mukasyafah ini, mereka berbicara pun dalam bahasa isyarat. Isyarat-isyarat yang mereka sama-sama mereka sahaja yang faham. Tapi peringkat yang paling bawah yang mesti kita sampai, yang pertama kita kena akui ilmu mukasyafah ni wujud. Yang kedua kita kena hormat kepada ulama-ulama yang menguasai ilmu ini. Selesai yang tu, selesailah peringkat yang paling bawah ilmu mukasyafah. Peringkat yang paling tinggi kita boleh usaha kemudian. Ilmu muamalah yang berkait tentang rukun Islam tadilah. Ibadah-ibadah yang fardu dan sifat mahmudah, sifat mazmumah. Okay, jadi ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah ini ialah jambatan ke akhirat. Ilmu-ilmu yang lain kalau kita belajar kemudian kita pinggirkan sekejap pun tak mengapa. Tapi ilmu mukasyafah, muamalah kena selesai. Seterusnya,